Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita buat siri yang ketujuh pada malam ini, yang mana kita telah menangguhkan pengisian pada bulan lepas pada minggu yang ketiga. Namun begitu, alhamdulillah, pada malam ini Allah memberikan kita ruang untuk kita menyambung kembali untuk kita sama-sama mendapatkan fakta yang sebenar, fakta yang lebih tepat di sebalik kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, yang mana kita masih lagi berada pada bab yang pertama, iaitu kisah Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Senarai kandungan bab, tajuk bagi pengisian kita pada malam ini dan malam sebelum-sebelum ini berada pada nota siri yang pertama. Okey, kena rujuk balik pada nota yang pertama, pada halaman yang ketiga sehinggalah kepada halaman yang ke-8 ada dinyatakan silibus bab dan tajuk yang kita akan pelajari pada pertemuan kita setiap hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga. Kita alhamdulillah dengan rahmat Allah telah selesai membincangkan lebih kurang 10 kemusykilan dalam kisah yang berkaitan Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Malam ini insya-Allah kita akan membincangkan kemusykilan pada kemusykilan yang ke-11, ke-12 dan kemusykilan yang ke-13. Jadi malam ini sasaran kita akan membincangkan tentang apakah Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam, ataupun apa sebenarnya kejadian Hawa. Ini di antara kemusykilan yang dibincangkan oleh para ulama. Malam ini kita akan melihat pendapat Syekh Salah yang seperti mana kita maklumkan di dalam buku beliau Mawaqiful Anbiya fil Quran. Okey, kemudian kita akan membincangkan tentang larangan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa mendekati sebatang pokok. Apa nama pokok tersebut?
Dan mengapa Allah Ta'ala nak melarang Adam mendekati pokok tersebut, sedangkan Adam kan dia berada di dalam syurga. Di dalam syurga sepatutnya tidak ada lagi taklif, tanggungjawab, kerana sudah berada dalam syurga. Jadi apa hikmah sebenarnya Allah melarang Adam dan Hawa mendekati sebatang pokok? Yang ketiga, kita akan membincangkan tentang kalau pokok itu Allah dah larang untuk dekat, mengapa Adam dan Hawa mereka boleh mendekati dan memakan buah daripada pokok tersebut? Kan Allah larang. Takkanlah Nabi melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah Nabi Allah Adam ini sengaja dia nak mendekati pokok yang Allah larang, ataupun sebenarnya sebab apa Nabi Allah Adam dia boleh mendekati pokok dan memakan buah tersebut? Jadi inilah di antara perkara kemusykilan, isu yang dibincangkan dalam kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita terus kepada nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh dapatkan nota di dalam Google Drive, nota yang bertajuk Nota di Sebalik Kisah Para Rasul. Nanti lihat link di dalam ruangan chat dan lihat di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk kepada kemusykilan, yang pertama, tuan-tuan boleh dengar tak suara saya dengan baik? Ada sangkut-sangkut ke atau bagaimana? Jelas. Jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Rasa macam suara yang sama daripada pagi tadi ni kelas kan? Okey. Kita pergi kepada isu yang pertama. Okey, mungkin ada beza sikit kemusykilan dari sudut penomboran ya. Kalau dekat dalam nota, dia dekat dalam senarai bab pada nota yang pertama nombor 11. Tapi pada pembentangan dekat PowerPoint ni di nombor 12. Tak apa, saya ada buat perincian satu lagi. Dia sebenarnya dia tak lari pun daripada penomboran ni. Isu dia tak lari, tapi pada penomboran tu ada perbezaan sikit. Okey. Jadi mari kita bincang. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa daripada jiwa yang satu. Okey. Kita lihat dalam surah Nisa. Inilah merupakan satu-satunya ayat yang Allah menceritakan di dalam Al-Quran akan penciptaan Hawa. Tidak ada ayat lain. Ayat surah Nisa, ayat nombor 1. Cerita pasal Hawa diciptakan oleh Allah. Kenapa penciptaan Hawa ini Allah letakkan dalam surah Nisa? Ayat pertama pula tu. Jadi surah Nisa kan surah perempuan. Jadi Allah Ta'ala nak mengangkat kedudukan wanita ni, maka dijadikan satu surah yang khas, surah Nisa. Bahkan asal usul wanita dengan penciptaan Hawa ini berada pada ayat yang pertama. Jadi kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu
yang telah menciptakan kamu, yang menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Jiwa yang satu ni, kalau kita baca tafsiran ayat, Allah kata jiwa yang satu di sini, nafsin wahidah, adalah merujuk kepada Adam. Maknanya Allah bagi tahu siapa pun manusia, bangsa apa, keturunan apa warna kulit, dia berada di mana, semua berasal daripada jiwa yang satu, iaitu Adam. Faham terlebih dulu, daripada Adam. Jiwa ni bermakna sifat kemanusiaan, ada jasad, ada ruh, daripada Adam. Okay. Kemudian Allah menceritakan wa khalaqa minha zawjaha. Ini di antara isu perbincangannya. Allah mengata wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menjadikan daripadanya, minha ni daripadanya. Nya tu kembali pada siapa? Kembali kepada min nafsin wahidah, kembali kepada Adam. Jadi Allah kata, dan telah menciptakan daripadanya, iaitu Adam, zaujaha, pasangannya. Okey, mula-mula kita kena faham dulu. Allah Ta'ala kata semua manusia berasal daripada Adam. Allah panggil Adam tu, tak sebut nama Adam, tapi Allah meletakkan Adam itu adalah jiwa yang satu. Okey. Kemudian Allah mengatakan, daripada Adam itu, minha, daripada Adam itulah telah diciptakan pasangannya. Masa pasangannya memang sudah sedia maklum, adalah Hawa. Okey. Daripada Hawa, wabatha minhuma rijalan kathira. Sampailah hujung ayat. Dan daripada kedua-duanya, daripada kedua-duanya tu siapa? Daripada Adam, daripada Hawa, maka Allah kembang biakkan adanya keturunan lelaki dan keturunan perempuan. Adanya lelaki dan adanya perempuan. Baik. Isunya di mana? Okey, perbincangan kita adalah kita nak lihat apa makna wa khalaqa minha zawjaha, menjadikan daripadanya. Sebab Allah Ta'ala kata mula pasal Adam. So daripada Adam tu. Jadi perkataan daripadanya tu, perkataan daripadanya, Allah menciptakan pasangannya, inilah menjadi perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Adakah makna daripadanya menunjukkan penciptaan Hawa itu adalah daripada diri Nabi Allah Adam? Maknanya, adakah Hawa itu dia diciptakan daripada anggota yang ada pada Adam? Dan kita tahu, kalau kita baca dalam hadis Nabi, adalah daripada tulang rusuk. Okey, jadi perkataan daripadanya ni, perkataan daripada, isu perbincangannya adalah daripadanya, maksud apa daripadanya? Adakah daripadanya bermakna perempuan Hawa tu adalah daripada anggota tubuh Nabi Allah Adam tu? Anggota tubuh tu, kalau kita baca pada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, seperti mana yang saya paparkan ini, yang mana Nabi SAW bersabda, Allah pesan kepada orang lelaki khususnya. Allah kata, Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Kamu semua hendaklah sentiasa berpesan terhadap wanita dengan baik. Nak bagi nasihat kepada wanita ni, cakaplah baik-baik dekat dia.
cakap elok-elok dekat dia. Kenapa kata Nabi? Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Ini kerana mereka dicipta daripada tulang rusuk. Okey, mereka ni kembali kepada perempuan. Dicipta daripada tulang rusuk. Jadi pada hadis ni adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita ambil dulu, kita fokus kepada yang bahagian penting. Allah pesan kepada orang lelaki, nak tegur, nak nasihat, nak bimbing perempuan ni, bimbinglah dengan sebaik-baiknya. Kenapa kata Nabi? Kerana mereka perempuan ini dicipta daripada dhila'. Dhila' ni adalah tulang rusuk. Kalau banyak tulang rusuk, dia panggil dhulu'. Ini dhila' daripada satu tulang rusuk. Jadi isunya tulang rusuk siapa? Jadi kalau kita baca dalam ayat Quran ni, daripada Adam tu bermakna, kalau kita kaitkan ayat ini dengan hadis ini, tentulah tulang rusuk itu adalah daripada diri Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, okay, Ibnu Kathir mengatakan Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk sebelah kiri yang ada pada Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey. Begitu juga pendapat yang didokongi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama kata memang ayat ni kata menjadikan daripadanya tu merujuk daripada tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey. Pendapat kedua kata daripadanya bukan menunjukkan daripada tulang rusuk, tetapi daripadanya tu sebenarnya nak menunjukkan dari sudut ciri kemanusiaan. Faham tak? Maknanya Allah kata daripada Adam itu dijadikan pasangannya, bukan makna daripadanya menerangkan maksudnya daripada tulang rusuk tu. Tetapi pendapat kedua mengatakan ia sebenarnya nak menunjukkan bahawa daripada di situ, pendapat kedua kata menerangkan jenis Hawa tu daripada jenis apa. Faham tak? Menerangkan jenis. Apabila menerangkan jenis, bermakna daripada Adam itu dijadikan Hawa, maknanya menerangkan sifat Hawa itu adalah sifat kemanusiaan, memiliki perasaan, jiwa seperti mana Nabi Allah Adam. Itu adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni ada dalil dia. Dalil dia apa? Mari kita tengok. Okey. Dalil pertama. Okey. Para ulama mengatakan kalau kita tengok dekat ayat surah An-Nisa ayat pertama ni kan jumpa perkataan min nafsi wahidah. Semua manusia daripada jiwa yang satu. Jiwa yang satu tu adalah Adam. Adam kan manusia. Okey, jadi kata para ulama seperti mana pendapat Syekh Salah. Syekh Salah yang kita rujuk buku beliau ni sebenarnya, maklumat ni sebenarnya daripada buku kitab beliau. Tapi saya telah ringkaskan bagi isi penting yang kita bincangkan. Beliau memegang kepada pendapat yang kedua. Dia pegang pada pendapat yang kedua, bukan pendapat pertama dia kata. Sebab apa? Dia kata daripadanya tu perkataan min tu, huruf min dekat sini bukan menunjukkan menerangkan sebahagian, tetapi menerangkan jenis
Hawa itu dia sama macam Adam. Adam tu manusia, Hawa tu manusia. Adam tu ada jasad, Adam tu ada perasaan. Macam tu juga pada Hawa. Itu makna dia. Okey. Lepas tu pula, kalau kita baca ada hadis lain. Sebab tu tak boleh tengok satu hadis. Baca hadis lain, Nabi cakap macam ni pula dalam riwayat, ni dalam riwayat Bukhari Muslim ni. Ni dalam riwayat Muslim, tak silap saya. Okay, hadis sahih. Nabi kata apa? Al-mar'atu kadhila'. Nabi kata, wanita itu umpama. Kenapa Nabi guna perkataan ka? Umpama tulang rusuk. Nabi kata, wanita ni dia umpama tulang rusuk. Jadi kata para ulama pada pendapat kedua kata, bahawasanya Hawa tu, dia bukan diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Sebab ada hadis tu kata, tulang rusuk tu adalah perumpamaan ciri-ciri wanita tu. Lepas tu Nabi kata, wanita itu umpama tulang rusuk. Kenapa dengan tulang rusuk? Tulang rusuk ni kan dia bengkok. Jadi, Nabi pesan, orang perempuan ni, dia umpama tulang rusuk. Maknanya kalau umpama, bukanlah real, bukanlah hakikat sebenarnya daripada tulang rusuk. Tetapi perumpamaan seperti tulang rusuk yang bengkok. Sebab tu Nabi kata, jika engkau nak luruskan tulang tu, tentu akan patah. Jika engkau menikmatinya, engkau akan menikmatinya, nampak ada kebekukan. Maksudnya kalau kita biar je sikap perempuan tu, maka nanti tulang tu akan bertambah bengkok. Kalau terlalu keras sangat, kan, ikut cara lelaki dengan perempuan dia tak sama. Betul tak? Sifat dan tabiat. Jadi kalau nak uruskan orang perempuan mengikut cara orang lelaki, nanti takut dibimbangi patah tulang tu. Kalau kita baca hadis lain, patah tu merujuk kepada kamu memang tak boleh hidup dengan dia. Yalah, akhirnya patah, terputus. Kan? Akhirnya kamu tak boleh nak bersamalah dengan dia. Sebab apa? Kalau kita ikut satu style, faham tak? Satu cara saja, kan, ikut cara lelaki, tak meraihkan sifat kewanitaan tadi, akan menyebabkan dia patah. Tapi kalau kita biar ikut, yang perempuan ni ikut, je ada pesan orang perempuan ni ikut, layak je dia, nanti tulang tu akan jadi bengkok. Jadi kita bukan nak cerita sifat kemanusiaan tu, tapi kita nak bincangkan apa makna minha dekat situ. Maka kata Syekh Salah, bukan merujuk kepada hakikat Hawa ini asalnya daripada tulang rusuk Adam, tapi diumpamakan wanita Hawa itu mempunyai sifat kebengkokan seperti mana tulang rusuk. Tuan-tuan jangan faham bengkok ni macam tak elok. Tuan-tuan jangan faham macam tu. Sebab Allah yang ciptakan perempuan macam tu. Maknanya perempuan ni sifat dia macam tu. Kan? Sifat orang perempuan ni, patut orang lelaki dia kena tahu sifat perempuan tu seperti itu. Maknanya dia kena ambil jalan pertengahan. Dan yang tu kita kena belajar bab lain lah pasal nak mengatur orang perempuan ini. Tapi kita nak bincang. Jadi pendapat dia, ini pendapat Syekh Salah beliau memegang pendapat ini. Dia tak pegang pendapat ini. Ini menurut pendapat Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Boleh dibincangkan lagi lah, tapi kita fokus kepada perbincangan tersebut. Okey, hadis nombor 1. Okey. Kita pergi kepada isu yang berikutnya. Okey, boleh faham tak tuan-tuan perempuan? Jelas penerangan saya? Perlu saya ulang mana-mana? Ada mana-mana yang tak dapat? Tolong bagi tahu. Okey. Jelas Ustaz. Jelas Cuma kalau boleh tanya. Boleh tanya. Minha tu kalau daripada Adam, kenapa dia guna dhamir muannas Ustaz? Kerana dia merujuk kepada nafsin.
Ni dekat nafsin ni, Okey, okey. dekat dia merujuk dia kalau kita baca tu kenapa dia guna muannas, kerana nafsin dekat sini dia adalah muannas. Dia macam ni. Nafsin dekat sini muannas, sebab tu sepatutnya wahidun. Sebenarnya kalau kita baca dekat ayat sini pun sepatutnya bukanlah wahidatan kan. Kata ni kan wahidah. Sepatutnya tak ada ta marbutah, tapi sebab nafsin dekat sini adalah muannas. Oh, Okey. okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Ini boleh diperbincangkan lagi lah. Okey. Jadi kita terus pergi kepada yang kedua. Okey. Okey. Kita bincang ke isu yang berikutnya adalah perintah larangan mendekati sebatang pokok. Kalau kita tak pelajari, kan nanti kita akan dapati kadang-kadang ada banyak tomahan. Tomahan kepada Adam, tomahan kepada Hawa. Jadi kalau kita belajar, kita akan dapat membersihkan mana-mana kata-kata yang tidak elok dilontarkan kepada Adam dan Hawa. Kalau Adam tak dekat dengan pokok tu kan, kita semua dalam syurga. Macam-macam lah. Tapi mari kita bincangkan. Okey. Perintah larangan mendekati sebatang pokok. Okey, dia ada dua isu lah. Isu pertama adalah apa nama pokok itu dan kenapa Allah melarang. Sedangkan melarang adalah perintah. Perintah sepatutnya tidak ada ketika berada dalam syurga. Kerana syurga ni tempat nikmat. Tapi kenapa Allah memerintah, berikan perintah? Okey, kita ambil satu ayat saja dalam banyak-banyak ayat yang ada menyebut tentang perintah jangan mendekati sebatang pokok. Salah satunya kita ambil suratul Baqarah ayat nombor 35. Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau di dalam syurga. Okey. Dan kata Allah, wakula, dan makanlah daripada makanannya. Maknanya makanan dalam syurga itu sepuas-puasnya. Ragadan maknanya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu berdua sukai. Jadi kita kena tahu perkataan makan dekat sini. Wakula maknanya makan. Okey. Allah kata kau nak makan apa berdua? Kau berdua nak makan apa? Kau makanlah makanan dalam syurga tu sepuas-puasnya. Cuma Tuhan kata apa? Wala taqraba. Okey. Allah kata tetapi, namun janganlah taqraba, kamu berdua mendekati. Taqraba, kamu berdua mendekati. Hadhihi syajarah, pokok ini. Okey. Kenapa saya letakkan warna ni? Kerana inilah pokok. Kalau kita tengok perkataan syajarah kan, dekat sini ada huruf alif lam. Asy-syajarah. Alif lam asy-syajarah. Ni besar sangat dia punya pen dia. Sekejap ya, izinkan saya ambil pen yang agak pendek. Dekat sini ada alif lam kan. Pokok kan kata nama. Di sini dia panggil isim apa? Dia panggil apa ni? Dia panggil an-nakirah ke dia panggil ma'arifah. Asy-syajarah. Dia ada alif lam. Depan sebelum syajarah tu ada asy-syajarah. Jadi kalau asy-syajarah bermakna dia adalah kata nama yang kita kata ma'arifah.
Kalau dia alif lam ma'rifah, kalau dia ma'rifah, bermakna pokok itu dikenali, diketahui. Memang pokok tu memang tahu pokok tu. Kena faham kan? Okey. Lepas tu kenapa Allah guna hazihi, ini. Ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab, kalau kita nak mengatakan sesuatu kata tunjuk, kan kita guna bahasa ini, itu. Okey, apa beza ini dengan itu? Kalau dikatakan perkataan ini, hadhihi, ini, pokok ini, kenapa guna ini? Nak menunjukkan bahawa pokok tu memang dekat dengan Adam. Bahkan pokok tu memang Adam dan Hawa kenal pokok tu, tahu pokok tu. Macam mana mereka tahu? Sebab ada asy-syajarah, spesifik dah pokok tu. Dan pokok tu tak jauh pun pada mereka sebab Allah gunakan kata isyarat yang dekat ini. Tuhan tak kata pokok itu, Tuhan kata pokok ini. Maknanya Adam dan Hawa, mereka tahu pokok tu dan pokok itu dekat dengan mereka. Cuma Tuhan kata apa? Jangan kau dekati. Sebenarnya Allah kata jangan dekati akan membawa kepada jangan makan. Sebab dalam mereka Allah kata, makanlah kamu, kan? Tuhan kata, makanlah kamu. Makanlah daripada makanan. Bermakna, daripada pokok itu sebenarnya ada buah untuk dimakan. Bukan pokok tu saja. Bukan dekat dengan pokok saja. Sebenarnya, ini dipanggil kaedah apa? Ini dipanggil kaedah preventif. Mencegah. Jadi, larangan asalnya jangan makan buah daripada pokok tu. Jadi, cara nak bagi tak nak makan buah kat pokok tu, jangan dekatlah dengan pokok tu. Kalau dah dekat dengan pokok tu, nanti akan termakan buahnya. Ini dia panggil kaedah apa? Dalam ilmu, dalam kaedah fiqh dia panggil sadduz zara'i. Dia panggil menutup dia panggil menutup pintu-pintu. Dia panggil macam kaedah mencegah. Mencegah untuk makan. Jadi caranya macam mana? Jangan dekatlah dengan pokok tu. Okey. Lepas tu Allah bagi tahu, kalau korang dekat dengan pokok tu, fatakuna minadh zalimin, maka kamu akan menjadi sebahagian daripada orang yang zalim. Okey, kita fahamkan dulu ayat ni, kita memang maknanya kita dah jelas lah. Maknanya maksudnya semua, okey, semua pokok-pokok lain yang ada buah-buahnya, semua Adam dan Hawa boleh makan. Tetapi satu pokok ni saja, jangan dekat dengan pokok ni, dan akhirnya bawa kepada makan. Okey, jelas nampak larangan ni kan? Kita nampak larangan dekat perkataan wala taqraba. Jangan kamu mendekati pokok ini. Okey, isu pertama, di mana kemuskilan dia? Okey, isu yang pertama adalah apa nama pokok ini? Jawapannya kita tidak tahu kerana Allah tidak memberitahu kepada kita. Oleh sebab itu, janganlah kita membuang waktu kita, kita mencari maklumat yang Allah tak terang, Nabi SAW pun tidak terang. Ada siapa-siapa pernah dengar tak dalam mana-mana pengisian, pokok tu dia ada nama pokok apa? Siapa tahu? Siapa pernah dengar, baca buku ke, pernah dengar dan mana-mana pengisian tentang Nabi Allah Adam mengatakan pokok itu nama pokok ma'rifah. Ada. Kalau kita baca dalam riwayat Israiliyat, dalam kitab Perjanjian Lama menyebutkan pokok itu dikenali dengan pokok ilmu. Sebab Adam dapat dia nak pandai lah dia makan pokok ilmu tu. Ini adalah fakta
perintah yang tidak didokongi oleh ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi jawapannya apa? Wallahu ta'ala a'lam. Allah tidak jelaskan. Okey, selesai isu pertama. Isu yang kedua adalah okey, kenapa Allah Ta'ala nak melarang, Allah memberi larangan, memberi perintah jangan mendekati pokok tersebut? Okey, ini jawapan dia. Okey, nama pokok tu kita tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Okey, kenapa Allah melarang Adam? Daripada isu larangan ni menyebabkan ada di kalangan para ulama mengatakan Adam tu dia bukan duduk dekat syurga yang kita akan pergi nanti tu, dia kata. Para ulama berdalilkan tentang larangan tadi. Sebab apa? Sebab mereka kata dalam syurga mana ada lagi perlu solat, perlu puasa, perlu ada perintah. Kerana syurga ni tempat nikmat, tempat diberi balasan, bukan tempat nak kena buat ini, jangan tinggal ini, tak ada. Tapi sebenar-benarnya kata Syekh Salah, ada hikmah Allah melarang tu. Kenapa? Okay, kalau kita masih ingat lagi, apa tujuan sebenar Allah nak ciptakan Adam? Apa tujuan sebenar Allah nak ciptakan Adam? Ingat ayat 30 dalam surah Al-Baqarah tu. Allah nak ciptakan Adam sebagai apa, tuan-tuan perempuan? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan takbir dekat muka bumi. Jadi, memang Allah tetapkan Adam, dia bukan berada dalam syurga sebenar-benarnya. Dia memang akan turun ke muka bumi sebab objektif utama cipta Adam nak jadi khalifah. Itu jawapan pertama. Yang nak menghubungkaitkan hikmahnya. Jadi kata Syekh Salah, sebenarnya Allah Ta'ala melarang Adam dan Hawa ini mendekati sebatang pokok tersebut adalah sebagai latihan, training, untuk mereka berdua belajar bagaimana mereka berhadapan dengan tanggungjawab. Tanggungjawab tu maknanya nanti kalau nak turun dekat bumi sebagai khalifah, ada perkara yang boleh buat, ada perkara jangan buat. Jadi sebelum mereka turun dekat muka bumi tu sebagai khalifah, Allah dah train awal-awal mereka di dalam syurga macam mana mereka nak berhadapan dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah di antara justifikasi mengapa Adam diberikan larangan mendekati pokok tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, dapat? Okey, Okey, sekarang kita pergi kepada isu yang berikutnya. Okey, isu yang ketiga. Kalau Adam dah tahu, okey, Hawa dah tahu bahawa Allah larang dekat dengan pokok tersebut, kenapa mereka mendekati pokok tersebut juga? Okey. Jawapannya, okey, ada. Ada jawapan tu. Jawapan tu sebenarnya setelah melihat pelbagai sudut. Okey. Sebelum kita pergi kepada mencari jawapan, kita kena tahu terlebih dahulu. Okey. Kita tahu kan, siapa yang goda Adam supaya dekat dengan pokok tu? Siapa dia? Jawapannya adalah Iblis, kan? Iblis. Okey. Sebelum Adam digoda oleh Iblis, Allah dah bagi tahu dah dekat Adam. Iblis tu siapa? Fahamkan dulu cerita dia. Okey. Okey.
Allah dah bagi tahu dah awal-awal kepada Adam, iblis tu siapa. Okay. Faham ke dulu maklumat ni? Nanti kita akan dapat link, kita akan dapat jawapan dia sedikit sebanyak. Okey, kita tengok. Dalam surah Taha, ayat 117, Allah kata apa kepada Adam dengan isterinya? Allah kata, faqulna ya Adam. Maka kami berfirman, faqulna, kami telah berfirman, ya Adam, wahai Adam, kata Allah, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika. Okey, tengok pada warna yang saya highlightkan tu, ini isi penting dia. Okey. Allah kata kepada Adam, Adam, sesungguhnya ini itu maknanya adalah iblis. Macam mana kita boleh terjemah iblis? Tuan-tuan kena tengok ayat sebelum 117. Kalau tuan-tuan baca ayat nombor 116, tuan-tuan akan dapat jawapan. Memang itu pasal iblis yang tak mau sujud. Jadi sambungan ayat dekat 117 surah Taha, maka Allah pesan, wahai Adam, ni Allah kata, ini ni, iblis ni, dia adalah aduwul, dia adalah musuh kepada engkau dan juga kepada isteri engkau. Okey, Allah pesan awal-awal kepada Adam dengan Hawa. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka Allah kata, maka janganlah dia, iaitu iblis, menyebabkan engkau berdua keluar daripada syurga. Kalau kau dah keluar dari syurga, engkau akan fatashqa, engkau akan menderita. Maknanya, perintah mendekati pokok tersebut Adam dah tahu. Isteri dia dah tahu. Kan? Dalam masa yang sama, Allah telah beritahu kepada Adam, iblis ni, dia adalah musuh engkau dan musuh kepada isteri engkau. Okay, jadi Allah pesan juga, jangan sampai iblis menyebabkan korang berdua keluar daripada syurga. Okey, dapatkan dulu maklumat awal dia. Okey. Maka akan timbul lagi pertanyaan. Dah tu, kalau dah tahu dia musuh, kenapa nak dengar cakap iblis juga? Okey. Kita baca lagi ayat dia. Okey, kita akan tengok apa yang Adam dan Hawa buat untuk mengelakkan iblis ni, untuk mengelakkan mereka tak berdaya, mereka tak mendengar kata-kata iblis. Okey, ada tak usaha Adam dan Hawa? Macam mana kita nak tahu Adam ni dan Hawa dia berusaha tak nak dengar, tak nak termakan godaan iblis tu? Okey, tapi Allah bagi tahu dah awal-awal kan? Maknanya iblis ni akan menjadi penyebab kau keluar dari syurga. Kerana dia adalah musuh engkau. Maka jangan menyebabkan dia terkeluar. Okey, mari kita baca ayat dia. Okey, dalam Quran ya, Allah ada sebut dua tempat yang ada perkataan fawaswas. Waswas. Pasal berkaitan dengan Nabi Adam lah. Ni tak termasuklah dalam surah An-Nas tu. Min syarril waswas tu. Ni kaitan perkataan waswas yang dikaitkan dengan Adam. Jadi syaitan, iblis ni, okey, dia nak keluarkan juga Adam daripada syurga. Nanti kita bincang kuliah minggu satu lagi, minggu ketiga, kita akan bincang macam mana iblis ni dia boleh mewaswaskan Adam. Kan iblis tu dah kena halau. Kita kena tahu cerita dia, bahawasanya perbuatan iblis mewaswas Adam dan Hawa ni setelah dia dihalau oleh Allah daripada syurga. Jadi macam mana iblis ni dia boleh
dia boleh jumpa Adam dan Hawa, dia was-waskan. Maklumat itu kita bincang minggu ketiga nanti. Itu pada siri yang ke-8. Malam ni yang kita nak bincang, apa tindakan iblis untuk mengeluarkan Adam daripada syurga. Tetapi Allah dah pesan dah. Allah dah pesan awal-awal pada Adam. Okey. Jadi iblis akan keluarkan Adam melalui pokok itulah. Okey, jadi kita baca ada 2 tempat. Okey, tempat pertama dekat surah Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Okey. Lepas tu ada satu lagi dekat surah Taha ayat 120. Kita akan jumpa sekali lagi perkataan fawaswasa. Okey. Mari kita baca ayat dia. Kita baca, saya ambil pendek saja, saya tak baca semua ayat sebab kita bukan nak tadabbur ayat. Ya, kita bukan nak buat nak mengulas ayat ni secara terperinci. Tapi kita nak melihat beberapa isi penting dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan fawaswatha lahumas syaitan. Okey. Setelah itu ataupun maka syaitan pun mewaswaskan kepada mereka berdua. Okey. Kenapa Allah guna syaitan? Ini kita telah ulas pada siri yang lepas. Syaitan adalah sifat yang dimiliki juga oleh iblis. Kita telah ulas. Maka syaitan mewaswaskan kepada mereka berdua. Okey, ini surah Al-A'raf. Okey. Kita baca satu lagi dekat surah Taha. Allah Ta'ala mengatakan fawaswatha ilaihi syaitan, maka syaitan telah mewaswaskan. Okey. Kenapa penting sangat perkataan waswas ni? Ini kalau kita belajar, perkataan waswas di sini menunjukkan kekerapan, keistiqomahan iblis untuk menggoda Adam. Kena faham dulu perkataan. Maknanya fawaswasa ni menunjukkan konsistennya iblis tu duk goda Adam. Menunjukkan bahawa kenapa dia perlu selalu goda Adam. Bermakna, kena faham. Bermakna Nabi Allah Adam dan Hawa tidak makan pujukan waswas. Kena faham. Tapi kenapa dia dengar cakap iblis? Kejap lagi kita akan masuk pada tajuk dia. Perkataan waswas ni dia menunjukkan istimrar. Dia menunjukkan kerap kali iblis dia waswas. Dia bukan waswas sekali terus Adam dan Hawa dekat dengan pokok yang Allah larang tu, tak. Tapi kalau kita faham perkataan waswas ni menunjukkan bahawa selalu. Bermakna Nabi Allah Adam dan Hawa mereka dengar cakap Allah tu. Mereka dengar bahawa Allah dah pesan awal-awal tadi syaitan ni akan musuh bagi kamu. Maka mereka ambil tindakan tu. Maknanya sebab tu fawas menunjukkan selalu. Maknanya Nabi Allah dan Hawa mereka berusaha sedaya upaya supaya tidak termakan pujukan iblis yang menggunakan kaedah waswas. Okey. Macam mana dia waswas? Dengan bentuk apa dia waswas? Dekat bawah tu ada. Dia mengatakan, dia kata waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Okey, kita tengok ya. Macam mana iblis ni dia nak menggoda Adam dan Hawa. Dia goda Adam dan Hawa mengikut naluri yang ada pada sifat kemanusiaan. Adam manusia, Hawa itu manusia. Jadi iblis dia menggunakan kelemahan yang ada pada manusia dari sudut sifat naluri yang ada pada manusia. Apa sifat naluri pada manusia tu? Kita tengok iblis. Dia buat apa? Dia kata apa? Dia kata Tuhan kamu ni, dia bukan larang kamu dekat pokok ni. Dia cuma tak nak kamu berdua ni
menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau kamu berdua menjadi orang-orang yang kekal duduk dalam syurga tu. Kekal tak mati-mati. Jadi iblis ni dia tahu macam mana nak pengaruh Adam dan Hawa. Tapi bukan dia buat sekali, dia selalu buat. Sebab tu perkataan waswas. Bermakna Adam dan Hawa ni selalu jagalah diri dia orang daripada termakan hasutan iblis. Okey. Kalau kita baca dalam surah satu lagi, surah Taha, okey. Allah Ta'ala mengatakan iblis ni dia buat apa? Syaitan ni dia buat apa? Dia kata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, nak tak aku tunjukkan dekat engkau pohon yang menyebabkan engkau akan hidup kekal dan engkau akan dapat kuasa yang tak akan hilang lenyap. Okey, kesimpulan dia begini. Iblis dia attack Adam dan Hawa dengan dua sifat yang naluri manusia. Apa dia? Yang pertama, manusia ni kalau dia nak sesuatu tu, dia akan cuba cari. Betul tak? Suka untuk menguasai sesuatu. Kan? Kita ada sifat nak barang ni, ada sifat nak beli ni, ada sifat nak makan ni. Itu sifat naluri manusia. Betul tak? Dia sifat naluri manusia, dia suka kepada sesuatu. Nak menguasai sesuatu, nak jadi milik dia. Okey. Yang kedua, syaitan ni dia tahu manusia ni mempunyai sifat suka kalau dapat sesuatu tu, dia nak kekal dengan sesuatu tu. Betul tak? Kan? Kita kan takut hilang, takut rosak, takut benda tu musnah. Betul tak sifat manusia? Oleh sebab itulah, syaitan tu dia cakap, sebenarnya engkau nak tak aku tunjuk sebatang pokok yang menyebabkan pokok tu, maknanya makan buah dia, engkau akan hidup kekal. Ya, dalam syurga kan, dapat nikmat syurga. Hidup kekal. Lepas tu kekuasaan engkau tak akan hilang. Ini sifat naluri manusia. Dia nak lepaskan sesuatu tu susah sangat. Kan? Jadi itulah yang di-attack oleh syaitan kepada Adam. Okay, tetapi Adam dan Hawa tetap tak dekat dengan pokok tu lagi. Tapi kenapa Adam dan Hawa dekat dengan pokok tu? Mesti kita rasa, kalau macam tu, kenapa mereka boleh dekat juga? Kejap lagi kita akan masuk. Tapi kita faham dulu. Kita kena fahamkan bahawa perkataan waswas ini menunjukkan seringkali, banyak kali, iblis berusaha untuk menghasut Adam. Maknanya tak berjaya. Walaupun dia gunakan dua sifat naluri manusia tadi, sebenarnya tak berjaya. Kenapa kita tak percaya? Kita kata tak percaya. Sebab Allah tak sebut pun selepas waswas ni, Adam terkeluar daripada syurga. Tetapi dengan sebab apa? Jom kita baca ayat nombor 21 dalam surah Al-A'raf. Kita akan dapat jawapan dia. Rupa-rupanya, iblis tadi, dia sebenarnya telah kalah dengan waswas. Maknanya dia tak percaya. Pangkah dia tak percaya. Tapi macam mana dia percaya? Ayat nombor 21 bagi tahu dalam Al-A'raf. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia, iaitu iblis, bersumpah kepada keduanya. Kenapa disebut dan? Menunjukkan iblis menggunakan satu lagi taktik.
Taktiknya apa? Dia gunakan kaedah sumpah. Sumpah. Maknanya dia gunakan kaedah kedua, dah Adam ni tak termakan ni hasutan ni, maka dia guna kaedah bersumpah kepada Adam dan Hawa. Apa yang dia sumpah? Dia kata, sesungguhnya aku ni adalah daripada golongan yang nak beri nasihat kepada kamu berdua. Okey. Tengok ya, dia guna kaedah sumpah. Sumpah, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah. Dia kata, aku sumpah ni. Kan, kalau sebelum ni dia was-was. Okey. Lepas tu dia guna taktik kedua sumpah. Lepas tu ada dan, waqasamahuma, dan dia bersumpah. Daripada dia bersumpah ni lah, Allah Ta'ala kata apa? Fadallahuma bighurur. Nampak tak ada kedua? Allah kata, dengan sebab itu. Sebab tu sebab apa? Sebab apa? Sebab sumpah. Bighurur ni dengan. Ba berbaris di bawah bi menunjukkan sababiyah. Maknanya sebab musabab. Kenapa Adam dan Hawa boleh mengikuti kata-kata iblis? Kerana apa? Kerana ini. Wa qasamahuma adalah bersumpah. Sedangkan kita baca ayat Quran yang Allah bagi tahu kepada kita, Allah pesan apa tadi kepada Nabi Adam? Ada tak Allah pesan secara spesifik kan? Waktu kita baca dekat sini. Kan? Ada tak Allah kata spesifik? Adam, iblis ni nanti dia akan sumpah dekat engkau. Ada kan? Tak ada kan? Cuma Allah kata, Adam, iblis ni musuh engkau dan musuh bagi isteri engkau. Jangan sampai dia keluarkan engkau daripada syurga. Tapi Allah Ta'ala tidak ajar pada Adam. Dan kita tahu kan sebelum ni, kita ingatkan, kan kita tahu kan, Adam kan dia bukan berlawan. Adam kan dia telah tunjuk kepandaian dia dengan malaikat. Masih ingat lagi? Kan ketika mana mula-mula malaikat kata mereka selalu mensucikan Allah kan? Mereka bertanya hikmah. Lepas tu kan Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu apa yang kau tak tahu. Kan lepas tu Allah Ta'ala mengajar Adam kan? Wa'allama Adam. Kita dah ulas dah. Kan? Isunya macam ni. Pernah tak kita terfikir kan? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu terus strategi iblis? Kan? Maksudnya kalau Allah bagi tahu kepada Adam, iblis ni kan dia akan cakap dekat macam ni dekat kau sekian. Lepas tu bersumpah. Maknanya Adam, kita tak jumpa ayat Qurannya, maka kata saya solah. Berdasarkan kepada ayat nombor 22, fadallahuma bighurur, menunjukkan bahawa ayat 21 inilah menjadi penyebab Adam mengikuti iblis. Kenapa? Adam dia tidak pernah belajar tentang sumpah. Faham tak? Was-was tadi Allah tak sebut dia terkeluar dengan was-was. Tetapi dalam surah Allah menyebutkan dengan sumpah. Maknanya iblis menggunakan taktik bersumpah. Sudah pasti dia bersumpah dengan nama Allah menyebabkan Adam dia tidak pernah belajar pasal sumpah. Dan inilah awal-awal yang dia tahu tentang sumpah. Akhirnya Nabi Allah Adam dia telah mendekati pokok tersebut. Ada beza tak tuan-tuan dan puan-puan? Nabi Allah Adam dia sengaja mendekati pokok tersebut? Adakah dia mempunyai sifat nak hidup selama-lamanya dalam syurga seperti was-was syaitan? Tetapi jawapan yang lebih dekat pada ayat, sebab dia ada dalam ayat Quran, adalah iblis telah bersumpah. Maka sebab sumpah tersebutlah, sebab Adam tidak pernah belajar tentang sumpah, dia tak tahu tentang sumpah tersebut, inilah kali pertama yang dia dengar.
akhirnya ditakdirkan oleh Allah, Adam telah mendekati pohon tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau orang tanya, iya ke sebab sumpah? Jadi kita jawab, baca ayat 22. Rujukannya ayat nombor 22 jawapan dia. Nak jelas lagi, tunjukkan huruf ba ni. Bi-ghurur. Bi kat sini menunjukkan penyebab. Sebab tu dia terjemah dengan sebab itu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab sumpah. Maknanya Adam dan Hawa tidak berusaha sedaya upaya tak nak dekat pokok itu. Maknanya mulianya Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa dia tak pernah belajar dan tak pernah dengar tentang sumpah. Akhirnya dengan sebab sumpah itulah menjatuhkan mereka berdua dengan tipu daya. Kita tak dapat jawapan kepada kenapakah Adam alaihi salam mendekati pohon tersebut sedangkan Allah Ta'ala telah bagi tahu wala taqraba hadhihi syajarah. Kita habislah untuk 3 maklumat pada malam ini. Ada pertanyaan tak apa-apa? Sekejap. Ada soalan. Okey, ada soalan di FB bertanya, adakah kaedah prevention ini jangan mendekati pokok tu sama seperti jangan hampiri zina? Ya, betul. Kaedah jangan mendekati pokok tersebut, dia panggil kaedah saddu zara'i. Dia panggil kaedah mencegah, okey, menutup pintu-pintu keburukan. Macam Allah kata, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Jangan hampiri zina tu maknanya kalau tak hampiri zina, tak berzina lah. Begitu juga kalau tak dekati pokok, tak memakan pohon tersebut. Dia sama. Maknanya ada dua lah perintah Allah tu. Maksudnya jangan makan dan jangan dekati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Ada mana-mana pertanyaan lagi yang nak dikongsikan? Kejap. Apabila terdetik untuk berbuat kejahatan, bolehkah kita bedakan sama itu hasutan nafsu ataupun bisikan syaitan? Saya wallahu ta'ala a'lam. Nak membedakan hasut, adakah dia nafsu atau hasutan syaitan? Syaitan, dia akan menggunakan hawa nafsu kita. Syaitan, dia akan menggunakan hawa nafsu kita. Tapi untuk membeza dia, mana satu ini hawa nafsu ke, ini adalah hasutan syaitan, wallahu ta'alam. Tetapi syaitan, dia akan menggunakan sifat naluri yang ada pada kita, iaitu pada hawa nafsu kita. Baik, ada pertanyaan lain tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan tak? Okey, dapat tak? Jelas tak? Boleh? Okey. Jadi, kita dah selesailah. Seperti mana yang kita rancang tadi pada awal, malam ni kita dah masuk 3 kemusykilan lah. Kita dah selesai. Jadi, kita pun akan berhenti dah 10.20. InsyaAllah, minggu yang ketiga akan datang, kita akan bincang 3 atau 4 kemusykilan. Ya, kalau kita tengok yang perkara 14 ni kan, cara waswas iblis. Maksudnya macam mana iblis tu dia boleh mewaswaskan Adam, sedangkan iblis kan Allah dah halau dia keluar. Nanti kita akan bincangkan. Lepas tu nanti kita akan masuk satu bab, konsep Adam mendekati Tuhan ni. Maksud dia, kita akan bincang lagi, dia perincian kepada setelah, maksudnya Adam yang dia termakan sumpah tadi tu, adakah dia ni diletakkan sama
macam orang yang buat dosa. Sebab langgar perintah Allah ni berdosa. Sedangkan kita belajar para nabi ni maksum. Lepas tu kenapa dia dekat juga dengan pokok tersebut? Kita dah sebut alasan dia, satu alasan dia, dan nanti kita akan dapat lagi jawapan lain. Adakah Adam tu dia benar-benar melanggar perintah Allah seperti mana kita yang melanggar perintah Allah? Sedangkan Adam tu Nabi, manusia yang mulia. Nanti kita akan bincangkan lagi. InsyaAllah pada 2 minggu ni, 2 minggu lagi. Sebab jadual saya ni kita selang-selikan dengan pengisian Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz Abdullah Bukhari, Isnin kedua dan Isnin keempat, cerita tajuk perang gerila dengan syaitan, maka selang-seli. Saya ambil minggu ganjil, Ustaz Abdullah Bukhari, Hafizullah, beliau ambil minggu genap. Okey. Kalau tak ada soalan, kita sambung nanti insya-Allah. Ustaz, Ya. Ustaz, Ya. sorry, boleh saya tanya? Boleh puan. Okey, surah Taha ayat 120. Dia kata kat sini syajaratil khuldi. Jadi saya tengok dalam Quran saya ni, dia translate sebagai pohon keabadian, dalam bracket dia tulis khuldi. Okey. Sebenarnya dia buat double meaning lah tu. Ya, Perkataan syajarah tu dia memang maksud pohon. betul? Syajarah tu pohon. Khuldi adalah khuldi ni kekal. Oh, kekal. Jadi kalau dia tulis lagi kekal, kalau dia tulis lagi khuldi, dia double meaning lah. Dia macam kita kata malam Lailatul Qadar. Lailatu tu dah malam. Jadi kita betul. tak perlu sebut lagi malam, cukup dengan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sebut malam Lailatu, kita akan jadi seperti malam-malam. Jadi kalau letak dalam kurungan Al-Khuldi kat situ, sebenarnya itu adalah istilah yang di dalam Quran lah. Khuldi itu adalah kekal. Khalidina fiha, mereka kekal dekat situ. Jelas ya? Okey. Terima kasih. Okey. Tapi pokok kekal ni bukan nama pokok. Dia adalah pokok yang hasil makan buahnya menyebabkan jadi kekal. Bukan nama pokok tu pokok khuldi. Dia bukan nama pokok, tetapi kesan memakan buah daripada pokok tersebut akan menyebabkan ia menjadi kekal. Tak mati-mati, hidup kekal. Itu maksud dia. Okey, ada pertanyaan lain, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita sambung pada 2 minggu lagi akan datang. Jazakumullahu khairan. Jika ada mana-mana maklumat pertambahan, jika ada mana-mana fakta yang lebih tepat lagi, tolong kongsikan. Ya, kita hanya menyatakan apakah pandangan Dr. Salah Al-Khalidi di dalam kitab ni. Rujukan utama kita adalah Muwaqif Al-Anbiya fil Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu